Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan pada teman-teman di alam maya. Salam kebanjiran, salam COVID-19, salam 10,000 KWSP, salam moratorium. Aduhai. Siapakah yang pertama muncul ni? Kalau saudara dengar suara dengan jelas ya, saudara Harimau Berantai. Semangat saya. Saya Ibrahim, saudara Puan Ruby Din bersama dengan pasangannya Nur Hisham Muhammad, saudara Mustafa Ilyas. Apa khabar? Nazrul MN, Nazrul Muafakat Nasional ya. Waalaikumsalam. Fazil Yub, Muhammad Khalil, Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Khabar Kota Baru. Salam membanjir ya. Harimau Berantai. Azlan Yusof bersama sejiwa. Alfa Mika Rosinen Kurongot. Apa khabar orang Sabah? Yayasan Nuris Ridwan. Rosli Mar, Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Terima kasih Sekuntum Mawar Merah. Nasir Rashid, Mazuki Makno. Terima kasih saudara Mazuki, insyaAllah. Farus Kantona, Ruby ya, 4 tulang kering, Suratman, berakhir derita. Aduhai. Abdul Ghani, saudara Mat Otai Harun, salam sejahtera. Saudara Abu Samah, salam perjuangan, salam pencerahan. Pejabaitu 6. Pejabat tu 6. Muhammad Azril, Mutizron, Joka, Nazril, NL, Azim Azlan, Bibi Sabariah. Apa khabar Bibi? Rusdi Mamat, Muhammad Azmi, Muhammad Ali, loud and clear. Terima kasih. Kalau dah clear tu saya minta like lah. Lain tak ada yang saya minta. Saudara sejuk begini ada like tu panas sikit pada saya. Saudara Black Satria, Yang Maya, Haji Azhar Manaf, terima kasih. Ada like tu. Semangat saya. Kat patku. Sulaiman Hassan, Adali Dili, Yaya Ibrahim, Basri Baco, Hamidah Maksum, Nur Haslinda. Apa khabar Linda? Perak sihat ke? Assalamualaikum. John Bob, Nazrul, Muhammad Shah, Kamal Awang, Taram Shah. Apa khabar Taram? Orang Johor. Di Johor Baru hari ni ya. Saya mendoakan agar saudara usai menguruskan hal anak-anak. Ialah anak bongsu kan. Dan teman-teman yang lain yang tidak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf kalau saya tak dapat menyebut satu persatu nama ya. Saudara Zubir Bakar, saudara Azam Majid, saudara Sulaiman Hassan. Yang lain tu akan saya santun selepas usai saya memberi pencerahan malam ini. Baik, kita tentang COVID-19 10 Januari, kes terbaru masih lagi 2,433 kes baru. Menjadikan angka hari ini 135,992 dengan 9 kematian. Jumlah kematian sudah meningkat ke 551 orang. Sabah masih lagi meningkat, semalam 401, hari ini 403. Rosnin ya, saudara Romzain, saudara Jamil Aman. Labuan juga meningkat, semalam 6, hari ini 17. Sarawak juga meningkat, 16, hari ini 24. Di Kedah ada kekurangan, semalam 107, hari ini 71. Di Penang, Sarjan macam mana ni? Semalam 75, hari ni 89. Memang tak ceroy Penang ni. Naik pula tu, tak pasal-pasal. Di Perak 80, kekal semalam 80, hari ni 80. Di Selangor ada berkurangan tetapi masih lagi 730 jumlah jangkitan pada hari ini. Di wilayah Persekutuan 231, Putrajaya 10, Negeri 9. Saudara Sulaiman macam mana ni? Semalam 88, hari ini naik lagi. Ya, 2 hari berturut-turut dia naik. Hari ini 144. Saudara Fuad, apa khabar? Dah makan belum? Saudara Muhammad Ashraf, Saudara Fadullah Amzui Zuraimi, Yayasan Norwich. Di Melaka turun. Semalam 70, hari ini 35. Cuma di Johor, dia turun semalam 298. Sebelum itu 1103. Hari ini naik balik 321. Di Pahang juga naik 41, Terengganu turun semalam 34, hari 29. Di Perlis nampak gayanya ada peningkatan pula dah. Daripada 3 hari ini naik 5. Ini agak menyusahkan hati kita. Di Kelantan juga
Semalam 49, hari ini 103. Sebab itu yang saya katakan, bila musim hujan, musim dingin begini, kita harus berhati-hati kerana wabak virus corona ini dia mudah berjangkit, mudah merebak. Apatah lagi saya seria juga tengok teman-teman yang berada di lapangan membantu, tapi mereka berendam dalam air dan sebagainya. Air itu memanglah tentulah air yang tidak bersih sebab dia bercampur-campur aduk dengan segala kekotoran, sampah sarak dan sebagainya. Tapi sebaik usai saja selesai urusan bantuan itu, mandilah, bersihkan diri anda, bersabun dan sebagainya. Terima kasih saudara Ismail Muhammad, besut masuk ya. Dan hari ini juga saya menebak perkabaran Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Mustafa Mohamad, telah pun disahkan mengidap positif COVID-19. Jadi menurut kenyataan pejabat beliau hari ini, Datuk Mustafa memperoleh keputusan ujian saringan beliau malam tadi selepas menjalani ujian tersebut pada 11 pagi sejurus tiba di Kota Baru dari ibu negara. Jadi beliau dimasukkan ke Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru, Kelantan pada jam 10.30 malam Sabtu, dan keadaannya dilaporkan stabil. Kita mendoakan yang terbaik untuk beliau. Bagi saya, kita harus menyantuni kalau teman-teman kita dijengah penyakit dan sebagainya. Pahang Pekan Felda Cini 4, bosku steady. Okey, terima kasih Mek Azman, Azhar Bahari Anisah, Dagawan Jaka, Ishak Mudin. Suasana banjir pula memang ada menampakkan tanda-tanda air yang surut di beberapa tempat. Bagaimanapun sedih saya tengok banyak debris ataupun sampah sarap yang berselerak kesan daripada banjir. Dan kita ucapkan tahniah kepada warga Puteri UMNO, pemuda Sabil, begitu juga dengan pemuda PAS yang turun ke lapangan membantu untuk membersihkan rumah-rumah dan juga bangunan kesan daripada banjir. Ya, jadi di sini dalam keadaan begini kita harus mengenepikan segala fahaman politik. Sebab itu nampak gaya macam kenyataan daripada Puteri UMNO. Dia kata mereka duk sibuk politik, kita rakyat marhain. Inilah Puteri UMNO membantu rakyat. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Puteri UMNO Malaysia dan juga skuad sayang. Hari ini skuad sayang daripada Pulau Pinang menghantar 2-3 bas untuk membantu misi membantu mangsa banjir di Pahang yang dilancarkan semalam. Walaupun banjir sudah surut, tetapi ada juga tempat-tempat yang masih naik air di setengah tempat, dan agak menggusarkan apabila Jabatan Kaji Cuaca mengeluarkan amaran hujan lebat bagi negeri Johor, terutama di kawasan Batu Pahat, begitu juga di Pahang dan Sarawak. Jadi berdoalah kita kepada Allah SWT agar ramalan kaji cuaca itu tidak bertepatan. Tapi nak buat macam mana kalau cuacanya begitu? Jadi bersiap sedialah mereka yang berada di Johor dan sebahagian kawasan di Pahang untuk berpindah jika diperlukan. Kerana kabar daripada Jabatan Ramalan Kaji Cuaca, dia kata hujan lebat akan turun menjelang tengah malam ini sampai besok. Okey, saudara, itu laporan tentang COVID-19 dan juga kedudukan banjir, musibah yang mendatang yang kita tidak menduga. Bagaimanapun daripada Aisyah, bunda kita menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah membacakan doa. Ini elok kita baca ya doa ni. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan seksanya, dari fitnah kubur dan seksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah Dajjal. Duhai Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari segala kesalahan, sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari noda. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku, sebagaimana engkau jarakkan antara timur dan barat. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari malas dan tua pikun. Tua pikun ni itu orang yang nyanyuk, serta dari dosa dan bebanan hutang. Itulah yang dicatatkan melalui hadis riwayat Muslim yang ke-4877. Status hadis ini adalah hadis sahih.
Pengajaran daripada hadis ini, seorang Muslim amat bergantung pengharapan kepada Allah SWT dalam hidup ini. Munajat dan doalah kepada Allah. Bila kita bermunajat dan kita berdoa kepada Allah, merupakan satu ibadat, satu tuntutan dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul sentiasa memanjatkan doa. Apatah lagi kita ni manusia yang biasa ni. Jadi kita berdoalah kepada Allah untuk mengelakkan diri kita dari sebarang ujian. Ujian yang datang dari diri kita sendiri seperti sifat malas, juga nyanyuk semasa tua. Ujian dunia yang merangkumi ujian kekayaan, kefakiran, serta ujian kejahatan dajjal dan juga ujian hutang. Serta kita berdoa agar kita dapat mengatasi ujian yang bermula daripada siksa kubur hingga azab api neraka. Ayo, kita amalkan doa ini ya saudara. Negara rahmah, ummah sejahtera. Hadis ini adalah kiriman daripada Ikram Malaysia dari negeri Johor. Kata-kata hikmat kita hari ini, yang ku ketahui bahawa sebahagian dari orang-orang soleh itu berusaha keras agar Allah tidak melihatnya tertawa sampai ia mendapatkan kepastian antara dua tempat kembalinya, di syurga atau di neraka. Itu catatan kata-kata hikmat daripada Al-Hasan Al-Bashari rahimahullahu. Jadi untuk itu saudara, kita bertakwa kepada Allah. Usai sabda junjungan masih lagi dalam e-commerce, jangan lupa saudara boleh berhubung dengan Al-Azhar 0113041241 untuk menyiarkan ataupun mewawarkan barangan produk saudara. Ataupun kalau dengan Azhar tu jangan lupa saya sentiasa mewawarkan produk keluarga saya, iaitu rendang tok, bahulu berdal dan pelbagai kerepek serta buku-buku saya. Berhubunglah dengan Azhar 0113041241 ataupun jangan lupa dendeng manis Siti Fareha, itu menantu saya punya. Dia yang buat 0177111430. Kalau nak buah segar, berhubung dengan Kizinis, iaitu berhubung dengan saudara Syauki 0123575703. Ini untuk Lembah Kelang. Dan jangan lupa kepada Pekasam Korit, itu buah tangan daripada saudara Syarif Abdullah. Hubungi beliau 0129385574. Syarif Abdullah 0129385574. Banyak pekasam daging, semua jenis pekasam ada, pekasam ikan dan sebagainya. Telefon beliau akan beri, saya tengok packing yang hantar pun dan saya cuba. Memang ternyata sedap untuk dimakan dengan nasi ataupun dengan nasi air, ataupun kalau kampung saya kanji ya. Sahabat Datuk, selamat malam dan dipermudahkan segala urusan terus kepada pencerahan. Terima kasih Datuk, semoga Datuk sihat. Saudara Hanif the Boss ya. Terima kasih Jul Hashbi Jikron. Salam. Tajuk perbincangan kita malam ini dalam Salam 10,000, kumpulan wang simpulan pekerja dan moratorium. Mahdi Hashim, berapa menantu orang Datuk? Saya ada 5 menantu. Alhamdulillah, cucu ada 7. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah esok untuk siapa? Pinjam filem-filem Allahyarham seniman Jason Sudin ya. Esok untuk siapa? Sebelum saya bagi pencerahan, jangan lupa ini pantun daripada Pak Nazil yang mengandungi banyak pengajaran untuk kita hayati. Apa kata Pak Nazil? Pak Nazil, macam mana di Perlis tu? Naiklah lagi wabak virus corona di Perlis. Berdoalah agar segera disifarkan wabak virus corona. Kata Pak Nazil, bunga lawang baunya wangi, buah pala dijeruk sudah. Bomoh pawang masih dilanggani, tanda mula rosaknya akidah. Jadi jangan kita nak percaya bomoh ke, cari pawang ke, jangan. Kerana itu boleh merosakkan akidah kita. Sangatlah indah hujung tanah, Encik Saleh datang seorang. Pokok akidah ahli sunnah, iman boleh bertambah berkurang. Jadi pokoknya adalah akidah yang kita pegang daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu adalah pantun kiriman daripada Pak Nazil. Semoga Pak Nazil dan keluarga sihat dan terhindar daripada dijengah oleh pandemik virus corona.
kita masih lagi bercakap soal moratorium ni. Saya tadi terdengar daripada pihak berkuasa, pihak polis mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati jika anda dijengah oleh sesiapa saja yang menawarkan khidmatnya. Kononnya mereka boleh menguruskan permasalahan moratorium dengan bank ataupun syarikat kewangan. Jangan dilayan. Kalau saudara rasa ini nak buat macam mana, kerajaan tak buat pengumuman, terpaksalah pergi sendiri. Besok hari Isnin pejabat buka. Kalau mana-mana kawasan banjir itu tunggulah selepas banjir benar-benar surut. Dan begitu juga adanya sindiket yang menawarkan kononnya boleh mendapatkan bantuan baik pulih rumah dan sebagainya, tapi dia kenakan bayaran. Pihak polis mengingatkan, terutama di Temerloh, sudah ada wujudnya sindiket-sindiket tersebut. Ini saya mewawarkan apa yang disarankan oleh pihak polis. Jadi kalaulah ada orang mendatangi saudara, kononnya boleh membantu dan sebagainya, berhubung dengan pihak polis. Biar polis selesaikan masalah dia. Tentang wang simpanan pekerja, tak tahu nak buat apa. Dah bulan Oktober sehingga saat ini, rakyat masih tertunggu-tunggu 1.3 juta penuh dengan kehampahan. Air sinar menjadi air sirna. Nak buat macam mana mereka berkuasa, ya. Baik, saudara, hari ini saya terbaca dalam wall dan juga dalam internet tentang kenyataan Menteri Kewangan Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul Aziz yang mendapat kritikan daripada tokoh-tokoh perniagaan seluruh dunia apabila setelah catatan beliau di media sosial mengenai tahap pelaburan asing di Malaysia tahun lalu, serta kononnya hebatnya keyakinan pelabur terhadap negara kita. Dalam wall tersebut, Tengku Zafrul mendakwa pelaburan asing dan tempatan di Malaysia mencapai 109.8 bilion bagi 9 bulan pertama tahun 2020. Katanya baguslah keyakinan pelabur yang berterusan untuk Malaysia. Bagaimanapun, Steven Sena, Ketua Pegawai Eksekutif Dewan Perniagaan Eropah, mengulas catatan Zafrul itu dan berkata ramai pelabur asing di Eropah mempunyai pandangan yang pelbagai dan memandang dengan rasa bimbang kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang berdaya maju. Jadi kenyataan beliau itu telah disanggah oleh Steven Sena, itu Ketua Pegawai Eksekutif. Jadi dalam keadaan begini, kadang-kadang ni tak payahlah kita nak menabik dada kononnya banyak pelabur. Sedangkan realitinya pelabur-pelabur semakin banyak yang lari ke Indonesia, ke Vietnam. Walaupun negara tersebut ada juga, kita tak boleh memberi alasan COVID-19 membuatkan pelabur tak datang. Tidak. Lain tak ada. Selama Almi, satu baju lawa tu, baju lama. Yang Air Lestari pun tak masuk-masuk retuk. Saudara Syah, saya memahami penderitaan saudara. Tapi apakan daya, saya boleh menyuarakan. Sebab itu saya katakan berkali-kali, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wan Sekolah Pekerja, eloklah letak jawatan. Sementara itu, angka yang dipetik Tengku Zafrul itu katanya dipertikaikan oleh Ketua Eksekutif sebuah pusat beli belah dalam talian dan laman e-perdagangan. Christian Engel Iseken dari Collect Star 9 Berhad berkata, saya tidak faham apa hebatnya untuk pelaburan 1.6 bilion yang menyediakan 1,800 pekerjaan. Itu sekadar bermaksud kos setiap pekerja adalah hampir 900,000. Katanya beliau berharap Malaysia akan mula memfokuskan terhadap pelaburan teknologi dan insentif untuk menarik syarikat-syarikat permulaan baru selain mengekalkan yang sedia ada. Ini keadaannya, saudara. Keadaan ekonomi negara kita, bila kita menteri cuba nak buka mulut, nak tunjuk kita hebat, akhirnya kita disanggah. Bukan kerana apa? Kerana kehilangan rasa yakin pelabur dari luar terhadap kedudukan negara kita. Situasi politik yang tak menentu, dasar-dasar yang tidak kita ketahui. Menteri cakap itu hari ini, besok cakap ini. Jadi siapa nak datang melabur? Saya khawatir dalam keadaan berterusan yang akan menderita rakyat. Saudara Ismaudil Osquin, Hismazudil Queen, Hyundai pun dah pergi ke Indonesia betul. Kita sepatutnya, Menteri Perdagangan Antarabangsa Azmin Ali ni, pergilah ke luar negeri. Takut COVID ke? Ataupun panggillah, bertemulah dia. Cara yang terbaiklah bertemulah dengan kedutaan. Ekonomi kita suram sangat tu. Benar tu Pok Cham. Memang suram. Besok kena lockdown lagi ke Datuk? Saya tak dapat nak mengesahkan. Kalau di lockdown lagi bertambah teruk lagi.
Sepatutnya sekarang ni semua kedutaan ada pegawainya. Jadi menteri, apalah salahnya berkunjung ke pejabat kedutaan, cari jalan, berbincang. Tak ada nak buat langsung, tak ada inisiatif. Takkan itu pun kita nak ajar. Kalau pergilah kalau menteri itu berkunjung, janganlah bongkak sombong. Berkunjung kepada kedutaan. Pejabat-pejabat kedutaan banyak, mereka ada dia punya unit-unit perniagaannya. Berbual dengan duta, macam mana caranya untuk menarik pelabur-pelabur. Dulu kerajaan dulu buat begitu. Saya ingat lagi zaman-zaman UMNO memerintah Barisan Nasional, memerintah dulu, kita punya menteri sentiasa berhubungan dengan pihak-pihak kedutaan. Hadir majlis-majlis kedutaan. Jadi desk ekonomi yang ada di pejabat Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar kita, Datuk Syamuddin ni, janganlah sibuk nak jadi timbalan pada menteri saja. Uruskan masalah negara kita ni. Carikan perdamaian dengan negara-negara luar, terutama negara India, negara Amerika, negara China, negara Jepun, England, Jerman dan sebagainya. Ini merupakan pelabur-pelabur yang banyak. Jadi Nur Syamsiah, Menteri MITI tak buat kerja. Memang langsung tak buat kerja, sibuk memikirkan soal politik saja. Yang Kasim, ekonomi malak, bukan malak dah, merudum dah ni. Saudara Osman Nur, Azmin takut COVID. Apa benda? Satu dunia samalah. Jangan tahu hentam aja. Saudara Rahman Jalil, saya bukan nak hentam. Saya memberi pandangan satu dunia. Tetapi kenapa? Kalau saudara mengatakan satu dunia, kenapa Indonesia? Kenapa pelabur kita yang sedia ada? Macam Hyundai, Toyota dan sebagainya berpindah ke Indonesia. Kenapa? Kerana mereka tidak disantuni. Pelabur-pelabur tidak disantuni. Saya bukan nak hentam. Saya menyuarakan pandangan saya, saudara. Jadi menteri-menteri ni, kita bukan nak hentam menteri. Kalau mereka tak buat kerja, takkan kita nak diam diri. Menteri sekarang semuanya rahsia Datuk. Begitulah keadaannya pada Yop. Dan saudara, saya nak bagi pandangan dalam ruangan ini, ruangan pencerahan. Saya memberi pandangan pencerahan. Saudara boleh berinteraksi dengan saya, tapi jangan kata saya hentam, tuduh. Jangan saya tuduh. Saya bila menuduh tu nanti awal-awal lagi. Sebab sekarang ni kuasa pembeli dah kurang. Ekonomi teruk lagi. Rakyat dah tak ada duit. Pekerjaan tak ada. Yuan Kasim, menteri-menteri yang berkenaan tidak berdaya maju. Dia bagi saya bukan sekadar tidak berdaya maju, tapi dia tidak mahu membuat inisiatif. Kementerian Perdagangan Antarabangsa, dia ada pegawai dia. Dia ada dia punya setiausaha dia. Suruh mereka bergerak. Bagi tahu, saya nak laporan sekarang macam mana. Pelabur-pelabur daripada luar. Macam mana cara nak menarik pelabur. Itulah sepatutnya. Alih Hafiz tak mahu saya sebut begitu ya. Baik saudara, itu tentang kedudukan ekonomi yang saya bimbang apabila kita meletakkan orang yang tak menentu, akhirnya negara kita dalam keadaan susah. Bila negara kita susah, rakyat pun juga susah. Bila rakyat susah, termasuklah diri saya, diri kita semua. Hari ini dengan adanya banjir, dugaan Allah datang silih berganti. Tak tahulah apa lagi. Saya sekadar untuk memberi pencerahan. Dan kepada teman-teman yang daripada parti bukan UMNO, saya tahu ada yang bukan daripada UMNO nak mendengar pandangan saya ini. Kalau rasa tak tahan, pedih telinga, kalau nak berhujahlah dengan baik. Sebab saya pun berhujah dengan saudara, saya memberi penjelasan dengan sebaik mungkin. Saya bukan nak maki hamun, tidak. Sebab itu saya tu hari bila saya pergi menghadiri sesi dialog bersama dengan Parti Keadilan, saya bercakap terus terang. Saya tak bimbang. Sebab saya bukan datang untuk menerjah dan sebagainya. Saudara Faris Amir Makasiran tak tahu. Saya tak tahulah mereka yang diberi amanah dengan gaji yang besar, di saat rakyat susah, mereka tidak ada inisiatif untuk melakukan tindakan untuk memulihkan keadaan, maka kamu jawablah di akhirat nanti. Kamu sebagai menteri. Pemimpin ni dia punya dugaan dia besar. Dan mereka juga punya tanggungjawab yang besar. Dan mereka akan disoal. Apa pandangan Datuk? Esok pertukaran kerajaan, Pak Cat. Besok belum lagi pertukaran kerajaan. Dia bukan pertukaran kerajaan. Sebentar lagi saya akan bagi penjelasan sedikit. Cuma saya nak ulas tadi, hari ini ada dua kenyataan. Itu yang saya katakan, bahawa pimpinan dalam Parti Peribumi Bersatu ni masih lagi terus sombong. Sombong.
kerana Presiden mereka, Perdana Menteri masih lagi khayal dengan kuasa. Jadi mereka sombong. Cuba tengok kenyataan Pengurusi Perhubungan PBM Selangor, Datuk Rashid. Saya terkejut bila baca kenyataan itu, walaupun pendek tapi menikam perasaan kita. Dia kata PBM meletakkan beberapa syarat jika UMNO masih mahu berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Saya fikir kata apa hal lah dia ni. Orang dah nak keluar, kau kata meletak syarat pula. Sepatutnya kamu gamit. Santun mereka. Kalau kamu dah buat kenyataan begitu, akhirnya kita kata pinggan tak retak, nasi pun tak dingin, Datuk. Datuk Rashid, kamu tak nak, kami pun tak ingin. Ahli-ahli Parlimen UMNO dah tunggu masa nak keluar dah tu. Semalam dah keluar seorang. Saya rasa besok akan keluar lagi. Jadi anda mengeluarkan kenyataan sebegitu, kenyataan yang begitu bongkak, nak letak syarat-syarat pun benda lagi. Sepatutnya rayulah kita, bukanlah kita nak tunjuk bahawa kita ni hebat. Tidak. Ajaklah berbincang. Kenapa orang PBM ni sombong? Saya didiksi nak kawan lain tu. Nak bagi saya lah, tak perlu tak syarat. Tak perlu tak syarat. Tak ada syarat pun. Ahli-ahli UMNO daripada ahli-ahli Parlimen UMNO akan keluar juga. Ya kenapa begitu? Oh, kalau nak bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, maka perlu syarat benda. Kita boleh letak syarat. UMNO boleh letak syarat pada PBM. Bukan PBM letak syarat pada kita. Dah terbalik kong dah. Mereka tak habis dengan kesombongan, keangkuhan. Kemudian Ketua Amada pula. Hei, hebat. Mak Jagon. Dia kata apa? 5 PM bersedia pada bila masa untuk menghadapi pilihan raya jika itu yang UMNO mahu. Ini pun satu hal lagi. Berilah penjelasan dalam keadaan sekarang ni. Kita berlapang dada lah. Teman-teman dalam UMNO. Kita sama dalam kerajaan. Kita membina Kerajaan Perikatan Nasional. Kalau kita buat pilihan raya, suasana tak sesuai lagi. Kan manis. Apa yang tak selesai, kita selesaikan bersama. Kita berunding. Bulat air kerana pembentung. Bulat manusia kerana muafakat. Kenapa kita tak boleh bermuafakat? PBM pun berada dalam muafakat nasional. Kan lebih begitu cantik. Kan lebih molek. Daripada tunjuk dada kamu hebat. Boleh belah lah jawabnya. Densia, para pemimpin akan tarik semula sokongan. Itu keadaan dia. Sebab kenyataan Datuk Seri Tajudin hari ini yang dilaporkan dalam beberapa portal internet, jelas. Memanglah hari ini, macam saya kata semalam, hari ini tak ada apa-apa sebab hari Minggu. Dan kebanyakan pemimpin UMNO kita ni turun ke lapangan, membantu mangsa-mangsa banjir, tengok dekat kawasan masing-masing, bertemu dengan rakyat. Dia tak ada masa nak buat kenyataan. Tapi besok, saya difahamkan akan ada 2-3 yang akan membuat kenyataan. Amran Ibrahim, macam KWSP pula nak syarat. Itulah perangai dia orang. Syarat itu, syarat ini. Kalau nak bersama kita, siapa dah? Ahli Parlimen UMNO dah tarik sokongan. Dah tak perlu nak bagi syarat. Tengok dari rekod lampau PH PAS menyokong Mahathir berkemungkinan 4. Itu saya merasakan soal peranan Dr. Mahathir dan PAS dan sebagainya. Saya tak mau ambil kisah. Yang saya lihat apa pun berlaku kalau UMNO memutuskan untuk menarik sokongan sepenuhnya. Dan sebab saya katakan bahawa Presiden UMNO tak boleh nak buat apa. Sebab ini kehendak ahli akar umbi. Ini bukan di-orchestrate. Ini bukan ditaja oleh seseorang. Banyak orang tuduh kerana ini Datuk Najib punya hala, Datuk Najib nak menyelamatkan diri. Tak ada. Dan mereka mencipta naratif. Kononnya mau dia adakan pilihan ini kerana untuk memulihkan UMNO bersama dengan PKR. Tak ada. Mereka UMNO nak meruntuhkan kerajaan ini kerana mau bekerjasama dengan DAP dan sebagainya. Ini semua bagi saya satu kenyataan yang daripada Mak Biol. Dari segi logikanya, pada 3 minggu dulu, apabila bajet nak dibentangkan, kalau UMNO tarik sokongan, pada guyup lah. Tak ada pun. Jadi biarlah nak buat tuduhan, biar betul. Keadaan biar betul supaya rakyat jangan membohongi rakyat. Kenapa pemikiran rakyat diputarbelitkan?
Jangan. Dan lepas itu mulalah attack. Macam dululah bila dekat-dekat pilihan raya, maka mereka cuba mencari jalan mewujudkan satu centrics. Kalau dalam pilihan raya yang lalu, pilihan raya ke-14, mereka mewujudkan Najib centric. Segala-galanya tuju pada Datuk Najib. Barang naik, Najib. Barang ini, Najib. Cukai naik, Najib. Segala-galanya Najib Rosmah. Itu pilihan raya yang ke-14. Dan hari ini mereka mencipta perkara yang sama juga. Kali ini, tuduhlah Zahid itu, Zahid ini. Saya baca ada 30 kenyataan. Yang bawah saya terkejut bila di bawah tulis, Tan Sri Anwar Musa. Kenapa pula Tan Sri Anwar Musa menulis benda macam tu? Mempertikaikan wibawa presiden dia sendiri. Kenapa sekarang pula cakap begitu? Dulu masa kamu jadi susah, kenapa kamu tak buat? Kenapa kamu nak tegur? Kenapa bersikap begitu? Bagi saya, orang yang paling batu sembunyi tangannya, orang yang bacot. Memang sekarang ni mereka mencipta satu concentrate attack. Nak attack UMNO sekarang ni apa dia? Sebab rakyat dah meletakkan harapan begitu tinggi pada UMNO. Jadi carilah figura-figura dalam UMNO ini untuk di attack. Tentulah tak lain tak bukan Presiden UMNO. Masalah perbicaraan, mereka melupakan prinsip Allah, no one is guilty unless proven by the court. Itu diketepikan total. Ni Aziz Mak Jaafar. Masa virus baru-baru ni lagi, ada menteri dengan nada bongkak bagi tahu kami ada pengalaman menangani virus. Menteri yang kata yang kat belakang dia pula sengih-sengih macam hebat sangat. Virus ni macam tak ada apa-apa, boleh jadi macam. Saudara Aziz Mak Jaafar, ini perangai dia orang. Orang yang tak pernah terfikir boleh jadi menteri, tiba-tiba jadi menteri. Mereka jadi menteri itu bukan kerana keadaan. Kerana Tan Sri Muhyiddin terkapai-kapai mencari untuk mendapat sokongan. Tanpa sokongan, apa yang berlaku sekarang lah. Itu masalahnya. Sebab apa? Bila saya lihat tengok, apa kata Datuk Nazir Aziz? Dia kata, sudahlah, cukuplah. Abdul Zulkifli, Anwar Musa ni kena pecat lah. Dia tak kena pecat lagi. Belum. Dia masih lagi ahli UMNO. Dia masih lagi ketua bahagian. Tapi kalau ahli UMNO, ketua bahagian, duk bantai presiden, bagi saya tak betul lah tu. Itulah saya katakan, kenapa politik orang kita ni, bila dah bermusuh tu, habis segala-galanya dia bantai. Kenapa tidak berlapang dada, diuruskan, disantunkan, dicari muafakat. Yang terbaik macam mana nak menyelesaikan sesuatu masalah. Bukan mengentam itu, mengentam ini. Sebab itu saya memilih untuk membuka ruangan ini untuk memberi pencerahan. Kemudian ini yang agak memeranjatkan saya adalah kenyataan menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Datuk Taqiyuddin. Dia mengeluarkan kenyataan, dia kata di waktu tu dia bercakap di Permaisuri di Terengganu. Dia kata Kerajaan Perikatan Nasional PN yang ada sekarang masih sah dan mempunyai bilangan ahli parlimen yang mencukupi. Ini kata dia. Kemudian beliau menjaga undang-undang. Jangan lupa, beliau menteri undang-undang. Beliau menegaskan, walaupun ahli parlimen macam dari Barisan Nasional Ahmad Jazlan Yaakob menarik diri daripada menyokong kerajaan, kedudukan kerajaan tidak terjejas. Pula dah. Saya dapat maklumat katanya penarikan sokongan itu menerusi media semalam. Saya juga tidak faham matlamat atau niat beliau itu macam mana. Apapun kerajaan ada sekarang ini berfungsi dengan baik. Jadi kami atau kerajaan akan terus berkhidmat melalui organisasi kerajaan di semua peringkat, katanya. Taqiyuddin yang juga Susah Agung PAS berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melakukan lawatan di Mahkamah Seksyen dan Magistrate Stew di Terengganu. Ini beliau bagi respon kepada tindakan Datuk Ahmad Jazlan yang mengumumkan keputusannya menarik sokongan. Kerana perlu ingat waktu ini di Parlimen, di Dewan Rakyat hari ini cuma ada 220 orang. Saya hairan Datuk Taqiyuddin seorang menteri yang jaga undang-undang. Beliau pengamal undang-undang. Beliau adalah peguam. Tiba-tiba dia boleh bercakap benda begitu, sepatutnya dia dah hafal perlembagaan negara ni. Kerana dia terlupa. Dalam perlembagaan, saya baca ni perlembagaan. Dalam perlembagaan, artikel 40 dalam kurungan 2. Sila buka. Artikel 40 dalam kurungan 2 perkara B. Dalam perkara B itu, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong dalam menjalankan tugasnya
boleh untuk tidak bersetuju membubarkan parlimen. Itu sebab ada orang kata bahawa kalau begitu maka Tan Sri Muhyiddin akan membubarkan parlimen. Tak boleh. Kalau Agong tak setuju, tak boleh. Itu di bawah artikel 40 dalam kurungan 2 kurungan B. Dalam artikel 43 pula, Duli Yang Mahmudin Tuan Agong hendaklah melantik suatu jemaah menteri untuk menasihatinya dalam hal-hal menjalankan tugas-tugasnya. Jadi menteri-menteri ini dilantik oleh Tuan Agong adalah untuk menasihati Agong. Sebab itu saya katakan negara ini negara Agong. Duli Yang Mahmudin Tuan Agong adalah kuasa tertinggi. Perdana Menteri, jemaah menteri menasihati Agong. Jadi, dalam perkara 43 dalam kurungan 4, buka perlembagaan. Cuba baca dulu. Jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan dari sebilangan besar ahli-ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletak jawatan. Melainkan jika permintaan yang di-Pertuan Agong mahu membubarkan parlimen. Gertinya kalau tuanku kata saya nak bubarkan parlimen. Yang itu tak ada berlaku lah perletakan jawatan. Tetapi bila tak dapat sokongan, bila tak dapat, hari ini jumlah sokongan dia ada 50-50. Dan kalau besok Datuk Tajuddin tarik diri, Datuk Nazir Aziz tarik diri, Datuk Sri Najib tarik diri, dia dah tak ada sokongan. Maka dia hendaklah meletak jawatan. Ini kehendak perlembagaan. Dan dalam perkara 5 tertakluk pada fasal 4. Menteri-menteri yang lain boleh tu memegang jawatan selama ianya diperkenankan oleh Duli Yang Mahmudin Tuan Agong. Melainkan jika pelantikan tersebut dibatalkan oleh Duli Yang Mahmudin yang di-Pertuan Agong. Jadi jangan sembang lah, brother. Jangan sembang mengatakan bahawa kerajaan yang ada ini mempunyai kerajaan yang sah dan semua. Dah habis. Jeda waktu is over. Tunggu besok. Saya dipahamkan 3 atau 4 orang akan buat kenyataan. Kalau ini berlaku, maka Tan Sri Muhyiddin kena jumpa Agong. Dia kena letak jawatan. Sebab itu kehendak perlembagaan. Saya pada mulanya fikir juga 4 perkara yang bolehkan seorang Perdana Menteri itu berhenti. Iaitu pertama, kalau berlaku kematian. Kalau kedua, disahkan gila. Yang ketiga, dia tak dapat sokongan daripada majoriti di kalangan ahli Dewan. Ini tak boleh berlaku lagi sebab Dewan tak bersidang. Keempat, dia hendaklah letak jawatan. Maka dia hendaklah meletak jawatan. Ini adalah kehendak perlembagaan. Saya tak bercakap sembrono. Saya tak boleh bercakap menggunakan pandangan saya. Tidak. Saya membaca apa yang termaktub dalam perlembagaan. Jadi alah Dr. Takuddin PAS tu tengah syok dapat jawatan, selama ni tak pernah merasa. Ini saudara Mak Faizal Jamil lah. Walaupun berpuluh tahun bertanding, sekarang jelas siapa yang gila kuasa dan takut kehilangan jawatan. Nah, bagi saya, perlu apa dia buat kenyataan begitu? Jadi bagi saya lah, bagi saya tak perlu seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri yang sepatutnya menjaga hak ehwal undang-undang membuat kenyataan yang mengelirukan rakyat. Dia sepatutnya menjelaskan. Kalau sepatutnya Datuk Hamzah Zainuddin mengeluar kenyataan apa dia ni? Saudara Datuk Hamzah Zainuddin mengeluar kenyataan bahawa jika UMNO menarik diri dari PN, masih banyak lagi MP-MP dari parti lain akan menyertai PN. Saya tak nampak. Benar, saya tidak nafikan. Benar bahawa dia berdasarkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir ada lebih kurang 5 orang bersama dengan dia. Tapi saya tak nampak. Kalau UMNO tarik diri, ramai macam mana pun tak akan ada dah. Tidak akan ada dah. Jadi dalam keadaan begini, saya tengok, saya lihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dia diam, dia perhati. Dia pun tak mau lagi menguruhkan suasana apa semua. Okey lah tu. Ada kemungkinan OT96 akan U-turn sokong Tasik. Dari segi logika saya tak nampak. Saya tak nampak logikanya Tun Dr. Mahathir akan pusing belakang atau U-turn. Tidak. Sebab saya lihat bahawa kebencian dia tu pada Tan Sri Muhyiddin dah sama level dengan bencinya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab dia dah berkali-kali cakap, udahlah tu Din, berhentilah. Itu kenyataannya.
Kena tengok. Dan saya melihat waktu dia, Dr. Mahathir ni, bila dia buat kenyataan, saudara tengok body language dia. Kalau dia cakap, macam dia cakap, okey. Kalau hidung dia sengit sikit, itu dia betul-betul. He mean for it. Sebab pengalaman saya sepanjang dia jadi Perdana Menteri, waktu 22 tahun dulu, waktu saya menjadi wartawan, bila dia bercakap semua, bila, yalah kita ada sengit itu something wrong. Dan bila dia bercakap tentang Tan Sri Muhyiddin, dia kata, udahlah dia, berhentilah, dia sengit tu. Itu keadaannya yang saya lihat lah. Jadi dalam situasi begini, saya berkeyakinan bahawa walaupun Hamzah Zainuddin menyatakan bahawa Dr. Mahathir ataupun adalah, saya tak nampak lah kalau untuk kumpulan daripada Parti Keadilan untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin, saya rasa tak ada. Dapatan saya tidak ada seorang pun. Malahan yang bersama dengan Azmin Ali, daripada 11 orang tu, 5 orang tunggu masa nak seberang. 5 orang yang bersama dengan Azmin Ali yang keluar daripada Parti Keadilan menyertai untuk masuk dalam PBM, saya mendapat tahu daripada Keadilan bahawa 5 orang sudah pun berunding dengan pimpinan Keadilan. Tapi saya tak mau campur sebab itu parti mereka. Dan buat apa saya nak menyebut. Saya cuma dengar, ya. Sebab kita ada kawan, saya berkawan dengan semua orang. PKR mengatakan bahawa 5 orang. Kalau daripada PKR keluar parti, pun terlingkup juga besok. Nah, khabarnya besar kemungkinan ada pengumuman akan dibuat. Tak tahulah saya. Sekarang ni dalam keadaan 50-50. 110 di pihak Tan Sri Muhyiddin, 110 di pihak pembangkang. Betul, di pihak pembangkang itu berkecamuk lah daripada parti DAP, daripada PKR, daripada UMNO, daripada mana lagi, daripada Amanah, dan terbelah dua. 50-50 kedudukannya. Kalaulah 3 orang atau 4 orang daripada Keadilan pun ambil keputusan keluar balik mengikut Keadilan, apa yang tinggal? 110 tolak 3 atau 4, tinggal 106. Tambah pula lagi kalau daripada UMNO, ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang saya sebutkan, I don't mind. Saya sebut sebab kenyataan mereka begitu jelas. Sepanjang sebelum musim persidangan Agung UMNO di peringkat bahagian, mereka ini menyatakan dia orang tak setuju, dia orang menarik sokongan. Who are they? Pertama sekali Datuk Seri Najib. Impossible Datuk Seri Najib tak tarik. Cuma kita tanya bila pula. Datuk Seri Najib pun satu hal lagi, dia apa nak main politik. Dah tak setuju. Ni Datuk Jazlan dah buat kenyataan. Patutnya mungkin saya rasa mungkin besok beliau akan buat kenyataan. Kalau Datuk Seri Najib tarik, mana tinggal lagi 109. Tengku Razali awal-awal dah bagi tahu. Yang Mak Mulia Tengku Razali awal-awal dah bagi tahu dia minta supaya ahli UMNO tarik sokongan. Dia yang suruh, takkan dia tak tarik. So Datuk Seri Najib. Kemudian Datuk Tajudin Rahman. Tadi di Pasir Salak Sungai Manik dalam pengagihan, bantuan dan sebagainya. Pun dia mengatakan dalam waktu terdekat. Nazir Aziz semalam waktu dia ada live bersama dengan saudara Datuk Lokman Adam pun menyatakan perkara yang sama. Kemudian Datuk Tajudin Norma dengan adanya singgungan daripada pengurusi PBM bersatu yang mengatakan mesti letak syarat tu, Norma kata FO lah. Boleh belah lah. Dan kalau dia tarik itu, retinya sekarang ni kalau 5 orang tarik, tinggal 105. Kalau 5 pula daripada Parti Keadilan tarik, tinggal 100. Jadi di mana letaknya keabsahan, legitimasi Kerajaan Perikatan Nasional kalau mengikut perlembagaan? Dia dah tak ada majoriti. Sebab kehendak perlembagaan, walaupun dulu Yang Maha Mulia Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, tapi dia sudah hilang sokongan. Saya tak mengatakan kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia di bawah dulu Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Jangan kita keliru saudara. Kerajaan negara kita adalah kerajaan Duli Yang Maha Mulia Yang di Pertuan Agong. Cuma Perdana Menteri itu dilihat sebagai ketua eksekutif. Jawatannya sebagai ketua eksekutif. Sebab itu disebut dalam perlembagaan. Eksekutif, legislatif dan judiciary.
Ketua eksekutif adalah Perdana Menteri. Ketua eksekutif dan para eksekutif, ahli kabinet, menteri, timbalan menteri dan sebagainya. Kemudian legislatif. Ketua legislatif adalah speaker. Tapi apabila menteri cuba nak mengongkong ataupun nak mensyaratkan ataupun memandu speaker, itu dilihat campur tangan dalam pembagian kuasa. Tak boleh. Begitu juga dengan judiciary. Apa yang dituntut oleh Datuk Ahmad Maslan, dia kata apa yang berlaku zaman Tun Dr. Mahathir itu janganlah berterusan. Make a full stop. Make a full stop. Jangan ada perbicaraan terpilih ataupun pendakwaan terpilih. Maka Perdana Menteri sebagai ketua eksekutif berbincanglah tiga-tiga tu. Perdana Menteri, speaker dan ketua hakim negara. Macam mana nak pulihkan balik? Apabila judiciary dilihat oleh negara luar tertakluk kepada eksekutif, maka pelabur tak datang. Dia kata undang-undang apa kat Malaysia ni? Dah terang-terang apa yang berlaku, dah timbul cerita anxiety lah, penguasa tak boleh tangkap, joloh dan sebagainya. Dan mereka pun ngeri nak masuk. Macam kita lah, kalau saudara ada duit, saudara ada lebih kurang dalam kata 1 juta lah. Ada orang cakap, okey, jom kita melabur. Melabur kat mana? Jom kita melabur dekat Rohingya. Saya ingat saya kata, Datuk ni gila ke? Negara yang tak menentu dia punya undang. Ataupun jom kita melabur. Di mana? Di Angola. Lari datang pukang lah kita. Sebab negara itu undang-undangnya tak diketahui. Jadi sebab itu pentingnya seorang ketua eksekutif memelihara separation of power, pembagian kuasa ni. Memelihara. Ni mana dia cakap ni? UMNO dah kalah. ni apa hal ni setara. UMNO dah kalah teruk. PRN Sabah bertanding 4 kursi, hanya menang 4 kursi, hanya menang 15 kursi. Saudara Zul pejuang warisan. Betul? Saya tak nafikan. Tapi bukan kalah teruk. Bukan kalah teruk, saudara. Saudara Zul pejuang warisan. Parti warisan. Okey lah tu bagi saya. Kenyataan saudara. Tapi warisan pun kalah juga. Jadi bagi saya, UMNO tak kalah teruk. Sebab antara puncanya, UMNO tidak lagi mau bersahabat dengan PBBM. Lukanya bertambah parah apabila dia dikhianati dalam pilihan raya di Sabah. Itu keadaannya. Jadi soal kalah menang itu ketentuan ilahi. Dan kita sebagai penggiat parti, ahli parti berusaha. Tapi kalau kalah, jangan kita jadi sour grape. Jangan kita jadi antara buang. Dia belum cakap, tak boleh lah tu. Ini anggur itu masam. Tak boleh. Kita kena terima. Sebab itu, saya cakap terus terang, UMNO ni, warga UMNO, kita terima kekalahan. Tak ada selepas itu kita nak bakar bangunan, kita nak mengempang-empang. Tak ada. Paling-paling tidak pun sekadar menitiskan air mata. Kesedihan atas kekalahan. Dan kekalahan kita bukan kerana kebencian, tetapi kerana persepsi negatif. Kerana kita difitnah. Dan saya cakap terus terang, kesilapan pimpinan UMNO juga yang tidak menangani masalah ini. Bagi saya, kalau pemimpin itu dia kasih dan sayang pada parti dia, dia awal-awal menangani satu masalah. Jadi saya tentang parti warisan, dia di Sabah, saya pun tak begitu faham dengan politik di Sabah. Sebab waktu dulu pun saya dah bagi pencerahan. Di Sabah, warga Bumi Putra Islam, dia tak silap saya 45 kursi saja. Daripada 71 kursi. Jadi selebihnya itu warga bukan Bumi Putra Islam. Kita dah bagi UMNO di Sabah itu kuasa untuk mereka memutuskan apa sahaja keputusan, dan UMNO di peringkat persekutuan tak campur. Of course, parti itu parti kita. Tapi kita bagi bukan immunity, ke nama. Orang Perak kata digulung. Warisan parti di monopoli PTI. Saya tak tahu. Saya tak mau. Yang saya tak tahu, saya tak mau terjebak dalam polemik yang tak menentu. Tetapi di Sabah, ya,
kita dah ada perjanjian dengan pimpinan UMNO Sabah. Jadi UMNO di Sabah, cara dia sendiri pentadbirannya. Kita cuma membantu, memberi pandangan dan sebagainya. Keputusan itu sanalah. Jadi bukanlah, tak bolehlah saudara nak lampiaskan ke Semenanjung, ya. Dan warga Sabah dilontarkan dengan kepelbagaian fitnah kononnya Semenanjung ini mau memerintah Sabah. Itu tak betul. Ya, ia otonomi. Terima kasih saudara Azhar Rabu. Terima kasih membantu saya. Sebab kita dah bagi kuasa otonomi full. Bukan diberikan oleh Dr. Zahid Hamidi, tidak. Itu adalah kehendak Perhimpunan Agung UMNO. Warga UMNO di Semenanjung ni sebulat suara bersetuju Sabah mendapat kuasa otonomi. Terpulanglah pada mereka. Bertempurlah. Bertempurlah dengan PBM, bertempur dengan warisan. Kita ni tengok dari jauh, kita bantu setakat yang boleh. Tapi untuk kita mencerca warisan, mencerca PBM di Sabah, mencerca PBN dan sebagainya, itu di luar. Kita tengok dari luar, jangan kita tak tahu. Teman saya, sahabat saya, Musli Oli, ada di Sabah. Seringkali dia beliau otoman. Otonomi, bukan otoman saya. Saya juga bertanya dengan beliau. Jadi saya tak berapa jelas sesuatu tentang politik di Sabah. Jangan campur. Kita kalah Sabah sebab di Sabah tak boleh PBN. Itu betul. Itu betul. Janjinya begitu, janjinya begini. Itulah punca sebenar-benarnya yang meledak antara UMNO dengan Parti Pribumi Bersatu. Dan besok, saya menyangkakan besok akan ada kejutan lagi. Nah, ada orang bertanya dengan saya tentang isu pelantikan timbalan Perdana Menteri yang kononnya diwawarkan. Saya, bila orang bertanya dengan saya, tu macam mana ni Tasimuddin nak lantik timbalan Perdana Menteri daripada UMNO? Kabarnya katanya minta supaya Datuk Syahmuddin berunding dengan Datuk Ismail Sabri. Saya kata dah macam main tuan tusum pula dah. Saya ingat tak waktu kecil-kecil dulu kita kat sekolah atau kat rumah dengan kawan kita main one tusum. Jadi dah macam one tusum. Apakah jawatan timbalan Perdana Menteri? Walaupun tidak ada dalam perlembagaan jawatan timbalan Perdana Menteri. Tapi pentingnya, apakah jawatan itu boleh dibuat begitu? Sepatutnya prerogatif sebagai Perdana Menteri lah. Di sinilah saya katakan bahawa Perdana Menteri pun dalam keadaan yang tergapai-gapai. He cannot make decisions. Atau dalam bahasa orang putih panggil lame duck. Itik yang tempang. Kerana nak lantik itu pun suruh orang berunding. Aku nak lantik kau. Jadi cuba nak ambil hati. Dah tak boleh dah. It's over. Dan saya hairan lah. Kalau Datuk Syahmuddin pula, kalau dia terima jawatan itu, dia tahu ke bahawa jawatan itu seminggu? Kalau saya tak nak. Saya tak mahu akan menjadi timbalan Perdana Menteri untuk seminggu, 2 minggu. Jeda waktunya maksimumnya adalah lagi 20 hari. Kerana ini jelas. Presiden UMNO dah buat ketetapan bahawa apa yang disuarakan oleh ahli-ahli peringkat akar umbi melalui persidangan UMNO bahagian-bahagian pada hari Ahad yang lalu. Bahawa UMNO dah buat ketetapan bahawa kita tetap akan menarik sokongan terhadap Parti Pribumi. Dah full stop. Dah tak ada dah. Tak boleh nak diselamatkan. Cuma saya katakan, bahari-hari 2-3 malam lepas, masa ada 10 hari ini atau 20 hari ini, patutnya pimpinan berusahalah, bukan mengeruhkan keadaan. Ini saya tengok mereka masih lagi mengeruhkan keadaan. Dan saya tak nampak. Saya tak nampak bahawa ada usaha-usaha perdamaian. Walaupun mereka yakin bahawa kononnya Tuan Guru Haji Hadi baik dengan Datuk Seri Presiden UMNO, maka menggunakan Tuan Guru Haji Hadi ini sebagai Presiden PAS dan berada dalam muafakat nasional, dan kerana PAS itu berada dalam Perikatan Nasional, mereka nak tumpang tui minta Tuan Guru Haji Hadi ini memujuk pimpinan UMNO untuk tidak meneruskan kehendak ahli-ahli. Ini tak boleh. Sebagaimana kita menghormati kehendak keputusan Perhimpunan Agung ataupun Muktamar PAS, di mana naib ketua pemudanya mengatakan dia nak bertanding semua kursi di 3 negeri. Kita menghormati. Go ahead. Kalau itu berlaku, maka sebab itulah ketua perhubungan UMNO Terengganu kata no way kita akan lawan. Dan ini kita kena saling menghormati, dan saya tidak yakin Tuan Guru Haji Hadi boleh mencampuri urusan UMNO. Kalau ini berlaku, memanglah harapan mereka, harapan warga PBM, dia bergantung dengan PAS supaya UMNO dengan PAS ini pecah.
Muafakat Nasional ini pecah. Bila pecah, mereka nak bertenggek bersama dengan PAS. Untuk mereka bersama dengan UMNO, memang jalan sudah tertutup. Pintu untuk PBM sudah tertutup. Tambah-tambah lagi dengan perangai sikap mereka. Jadi mereka bergantung pada PAS, harapan mereka. Jadi dengan adanya parti pimpinan PAS, Tuan Guru Haji Adi, mereka ingat kerana terus terang saya katakan memang Presiden UMNO menghormati Tuan Guru Haji Adi. Pertama dari segi usia, kedua dari segi ilmu. Memang kita menghormati. Tetapi tidaklah semestinya sampai menafikan apa yang diputuskan oleh peringkat pimpinan Akar Umbi. Akar Umbi dapat putusan. Dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa Presiden tak boleh buat. Kalaulah Presiden dah berunding dengan Presiden PAS minta supaya tahun ke tahlul salasi ke apa sabarlah, saya pun tak sebutlah bahasa Arab ni lah. Presiden akan kena balon dengan ahli-ahli. Presiden akan kena balon. Mampukah Datuk Seri Zahid Hamidi berhadapan dengan 3.7 juta ahli UMNO? Sebab ini keputusan. Sebab itu saya katakan, ahli-ahli parlimen daripada UMNO, dia tak boleh lagi nak kata put and break. Sebab itu, apa saya lihat, naib Presiden UMNO, Datuk Seri Mahathir Khalid, dia kata bahawa UMNO menuntut supaya dia percepatkan pilihan raya. Dia tak boleh nak kata apa dah. Itu kira bahasa yang lembut lah. Bahawa pilihan raya ni, bila reda sikit COVID-19 ni, bila banjir dah susut apa semua, buatkanlah pilihan raya. Itu bahasa yang paling lembut. Tapi bila Tazimuddin nak lantik sama ada Datuk Syamuddin ataupun Datuk Ismail Sabri, suruh berunding pula tu sebagai timbalan Perdana Menteri, ni Datuk Mahathir Khalid kalau tak kat mana? Datuk Mahathir Khalid juga lah naib Presiden. Kalau nak buat perbandingan antara Syamuddin dengan Datuk Mahathir Khalid lebih senior. Beliau naib Presiden. Jangan dinafikan. Buat so special buat Datuk Syamuddin. Sebab itu saya kata kehadiran percaturan politik Parti Pribumi ni lain tak ada nak kucar, kata orang Kelantan. Nak mengocakkan lagi persefahaman. Datuk Seri Zahid Hamidi dah berlembut hati. Walaupun orang kata macam-macam. Kalau mengikut daripada laporan ataupun kenyataan Datuk Lokman Adam, antara punca dia dipecat daripada UMNO kerana dia menentang tindak langkah-langkah Hishamuddin. Kerana akhirnya dia dipecat. Jangan lupa, saya tak lupa dari sejarah itu. Cuma saya katakan Datuk Lokman Adam ni bila dia buat di luar, sebab dia bukan di dalam gelanggang sebagai ahli majlis tinggi, akhirnya dia dipecat. Okey, bukan kerana Hishamuddin. Sebab dia menuduh Datuk Hishamuddin ni sebagai pengkhianat lapor semua. Bukankah Hishamuddin ni baik dengan Azmin Ali? Jadi kalau itulah him, kucalana. Jadi itu tujuannya. Warga UMNO bukan tak tahu. Kalau dia merasakan lantik Datuk Hishamuddin sebagai Timbalan Menteri untuk menyelesaikan masalah antara Bersatu dengan UMNO, jawab saya bertambah ruyuk lagi. Tak payah, tak ada. Tentulah Mahathir Khalid, Datuk Seri Mahathir Khalid kata, aku ni naib Presiden. Kenapa dia ketepikan? Kalau dia kata berundinglah antara Datuk Ismail Sabri dengan Syamuddin. Datuk Mahathir Khalid, saya ni apa? Apakah layak anda jaga tenaga nasional saja? Latar belakang dia sebagai bekas Menteri Besar Kedah. Bukan tak ada kelayakan. Jadi kadang-kadang begini yang saya lihat bahawa tidak ada jalan. Besok adalah hari penentu. Saya berkeyakinan besok hari penentu, besar kemungkinan besok adalah hari-hari terakhir bagi Tan Sri Muhyiddin untuk berada di anjung kuasa Sri Perdana. Dan kalau itu berlaku mengikut pada takrifan artikel 43 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan dari sebilangan besar ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletak jawatan. Melainkan jika permintaan yang di-Pertuan Agong mahu membubarkan Parlimen. Kena faham ayatnya, 43/4, buka perlembagaan. Artinya, daripada 220, kalau ada 111, bukan 110, 111,
membuat kenyataan tidak sokong Tan Sri Muhyiddin, maka dia kena letak jawatan. Itu kehendak perlembagaan. Melainkan kalau dulu yang Muhammadiyah Tuan Agong mahu membubarkan parlimen. Jadi kalau Tuan Agong kata nak bubar parlimen, bubarlah parlimen. Jadi Zack Muhyiddin letak jawatan lah, hancur Malaysia. Memang ini masalahnya bagi saya tidak dapat memberi pencerahan lebih daripada itu kedudukannya, tapi saya berpegang pada perlembagaan. Besok seandainya Datuk Tajuddin, seandainya Datuk Ahmad Maslan membuat kenyataan resmi diikuti dengan surat, maka menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin bawah artikel 43/4. Tak usahlah Tajuddin nak bela macam mana pun, kau sebagai Menteri Agama ke, engkau sebagai Menteri Undang-Undang ke, engkau Undang-Undang ke, kau refer 43/4 artikel. Ini daripada buat artikel dalam perlembagaan, maka besok adalah hari terakhir seorang Perdana Menteri bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga saudara bahagia. Besok hari bekerja, tak ada cuti ya. Kalau yang mana banjir-banjir itu pun carilah jalan. Kena pergi ke pejabat juga. Sekian, terima kasih.